Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan selesaikan penyelesaian masalah untuk latihan bentuk piawai. Okey, kita mulakan buku galus hari ni tajuk muka surat 14 dan 15. Okey, latihan yang pertama ialah bahagian E hitung dan beri jawapan dalam bentuk piawai. Okey, kita nak perhati contoh ni. Kat sini gelap sikit je scan. Kalau dalam buku awak nampak jelas So contoh yang dia bagi ni ini tak ada masalah sebab bila awak selesaikan kiraan tambah, tambah dalam bentuk piawai, awak kena perhatikan dia punya kuasa pada nombor ni sama. Kuasa pada nombor ni sama. Dalam kes ni tak ada masalah sebab dia dua kuasa 4. Bila kuasa dia sama baru kita boleh selesai lah. Kemudian awak tambah macam biasa je, tambah je macam biasa. Kemudian tulis saja darab 10 kuasa 4 ni sama. Cuba nombor 1. Jadi awak akan tulis 1.3 tambah 5.5. Ikut je contoh tu, darab 10 kuasa 4. Ni tak ada masalah sebab nombor kuasa dia sama. Tekan kalkulator. 1.3 tambah 5.5 dapat berapa ni? Sama dengan 6.8 darab 10 kuasa 4. Tanda jawapan awak. Itu senang je. Soalan yang sama tu tak ada masalah sebab kuasa dia sama. Yang kedua. Tak ada masalah juga sebab kuasa sini negatif 2, kuasa sini juga negatif 2. Awak kena perhatikan yang tu dulu. Dalam soalan ni tak ada masalah, kita boleh terus tambah. Sebab kuasa dia negatif 3. Yang belakang tu pun kuasa negatif 3, jadi tak ada masalah. Jadi awak kira 4.9 tambah 1.3 darab 10 kuasa negatif 3. Tambah tu dapat apa? Sama dengan 6.2 darab 10 kuasa negatif 3. Itu jangan usik. Kita tulis je semula. So 6.2 itu bentuk piawai. Bentuk piawai di satu nombor je, lepas tu kena ada titik. Nombor 3 tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Kita tambah macam biasa je. Kita tukar soalan nombor 5. Nombor 5, bila kita tengok dia punya nilai ni tak sama. Kuasa dia tak sama. Kuasa sini 2, kuasa sini 3. Jadi awak tak boleh terus-terus saja tambah macam tadi, tak boleh. Sebab kuasa dia mesti sama. Dia ada dua cara nak selesaikan masalah ni. Yang pertama, awak samakan kuasa dia. Contohnya turunkan yang ni. Kalau awak turunkan yang belakang ni, dia jadi 10 kuasa 2, bermakna nilai yang ni pula kena naik. Yang ni turun, ni kena naik. Satu turun, satu kena naik. Kalau awak buat macam tu, selisih nombor tu, contohnya kalau awak nak bagi sama, katakan awak nak bagi sama yang ni lah. Awak akan naikkan yang ni 3, bermakna yang ni pula akan turun. Dia akan jadi 0.467 pula. Sebab awak nak gerakkan yang ni, dia tambah 1. Dia tambah 1 titik. So dia akan efek dengan jiran dia kat sebelah ni, yang kuasa ni. Bila tambah 1 titik, bila awak gerak kat sini 1 titik, kat sini dia akan jadi kuasa tolak 1. Lebih kurang lah. Cara macam ni agak confuse dan boleh mengelirukan awak. So kalau awak tengok latihan ni, dia ajar awak kira, awak tukar terus. Awak tukar terus nilai yang ni kepada nilai nombor tunggal, daripada bentuk nombor tunggal. Untuk yang soalan macam ni, awak kena tukar kepada nombor biasa. Semalam cikgu ajar cara awak pindahkan titik. Betul tak? Awak pindahkan berapa titik, kemudian awak dapat dia punya nombor. Katakanlah awak macam pening kan, nak pindah ni pening kan, tak nampak macam mana nak tulis nombor besar ke nombor kecil ke. So awak terus tekan kereta. Sekarang cikgu tunjuk yang pertama. Ni kalkulator awak. Awak tekan 4, tekan serentak dengan cikgu. Perpuluhan 6, 7. Awak tekan E. Nampak tak? Nampak eksponen tak? E
ESP tu nampak? Tekan E. Okey, dia keluar E kan dekat kalkulator kan? Okey, kemudian awak tekan 2. 10 kuasa 2. E tu 10 dia. Okey, E2. Tekan E2. Okey, tekan sama dengan. Nampak apa? 467. Okey, so awak tulis kat sini 467. 467. Kalau awak nak cepat, awak geraklah titik. Kalau nombor dia besar dan awak pening, awak boleh teruskan eksponen tu. Boleh tak? Kita cuba lagi sekali. 467 tambah. Okey, sekarang awak tekan kalkulator, awak belajar guna yang E tu, tekan untuk yang kedua ni. Kadang-kadang nombor dia besar. Okay? Kalau awak tak keliru, awak boleh gerak titik. Awak rasa gerak titik lagi pantas, maka awak gerakkan titik dia. Kalau awak malas nak fikir, awak tekan kalkulator sebab awak kan boleh guna kalkulator. Okey, sekarang kita tekan 8.01 E. E3. Tekan sama dengan 8010. 8010. Yang lain dapat tak? Dapat. Awak tulis 8010. Ni cara yang paling mudah lah yang awak tak akan tersilap. Daripada awak turun naik kuasa, nak tukar-tukar nombor bagi kuasa dia sama. Okey, satu lagi cara, kuasa kena sama. Kuasa kena sama. Maksudnya samakan kuasa. Daripada awak susah-susah nak samakan kuasa ni, awak tukar je pada nombor biasa. Nombor tunggal. Okey, jadi awak kira tak silap. Okey, tambah tu dapat berapa? 8477. 8477. Itu contoh tunjuk. Okey, itu contoh ni yang contoh ni cerita awak guna cara macam ni. Dia tak tunjukkan kuasa sama. Dalam buku teks dia tunjuk macam mana cara awak nak bagi kuasa ni jadi sama. Kemudian awak tambah nombor. Maksudnya macam ni. Okey, maksudnya macam ni. Dalam buku teks dia tunjuk cara macam mana nak samakan dulu kuasa. Tapi nombor yang sebelah ni dia akan jadi lain lah. Dia akan sama ada turun atau naik. Kemudian yang sama awak tambah macam ni. Awak tambah macam baris kedua ni, macam ni, buat kurungan. Okey, tapi dalam contoh buku Galus ni dia tunjuk cara lain. Dia tunjuk awak tukar dulu nombor tu satu-satu. Kemudian bila awak dah tukar nombor, tukar semula kepada bentuk piawai. Sebab cara ni awak takkan pening lah. Confirm betul lah. Bila awak tekan nombor ni mesti dia dapat. Dia dapat nombor tunggal dia macam ni. Okey, sekarang kita nak tukar kepada bentuk piawai. Okey, kita nak tukar dalam bentuk piawai. Katakan awak tak nak gerak titik. Cuba tunjuk. Okey, kosongkan. So awak tekan 8477. Tapi kalau awak tekan kalkulator ni banyak kali kena tukar-tukar sebab nombor biasa setting dia lain, nombor piawai setting dia lain. Awak kena tukar mode ni banyak kali. Okey, mode ni awak tekan sampai dapat SCI. 1, 2, 3, 4, 5. SCI nampak? SCI yang kedua ni tekan nombor 2. Okey, dia tanya nak ambil kiraan berapa, awak ambil je nombor 9 supaya dia punya kejituan dia tu tinggi. Okey, letak 9. Okey, 8477 kan. Tekan sama dengan dia masuk tak? Dia masuk. Okey, jadi awak baca dekat sini, dia tulis 8.47 kali 10 kuasa berapa yang belakang ni? Nampak tak 10 kuasa berapa? Kuasa 3. Darab 10 kuasa 3. Awak boleh buat semakan juga sebenarnya. Kalau awak kira dekat sini nak semak kalkulator boleh. Dia ada fungsi dia. Boleh nombor 5? Boleh cikgu. Okey So kita akan tukar, cuba lagi sekali. Sekarang ni kita nak belajar gunakan lagi sekali. So untuk nombor biasa ni tak boleh guna ni kan, kita nak tukar nombor biasa kan. Jadi kita nak tukar nombor biasa, inilah masalah awak bila guna kalkulator. Kita terpaksa pula pergi ke normal balik. Kita nak dapatkan balik nombor biasa ni sebab tadi dalam bentuk piawai, sekarang pening pula banyak nombor. Okey, awak tekan lagi sekali. 6.9 dah. E, tekan eksponen E, negatif 4. Katalah macam awak blank-blank kan, lupa dah pula macam mana nak gerak titik dia kan dalam exam. So awak tekan kalkulator, okey? Awak tekan yang E 10 ni awak tukar kepada tekan E ni je. Tekan sama dengan, dapat tak nilai dia? Apa dia tulis? 6.9 negatif 4. 6.9 kuasa. Tekan sama dengan dapat?
6.9 darab Cikgu punya kalkulator tak? Lain. Kita sekarang ni kita nak tukar nombor biasa tau. Kita nak tukar nombor tunggal. Kita tak guna lagi dia punya bentuk piawai dia. Kita nak tukar nombor biasa dulu sebab kita nak kira kan, nak tambahkan kan. Nanti kalau awak terus buat macam tu kan tak ada jalan kira pula. Okay, so dekat sini awak tulis nombor yang awak dapat tu lah. 0.000. Apa masalah awak tak dapat tu? Sebab apa? Sebab jawapan dah kalkulator lain. Sebab awak tak tukar dia punya mode. Okay, bila awak nak pergi nombor biasa, awak tekan mode, nampak tak normal? Tekan 3. Tekan mode normal Okay, yang ni awak ambil 2. Okay, bila awak ambil 2, dia tukar pada nombor biasa. Boleh? Cuba tukar sekarang. Dah. Dapat tak yang nombor macam tu? Dapat. Okey, kalau awak rajin nak menggerakkan titiknya, maka awak gerakkan titik. Kalau awak malas nak gerak-gerak titik, awak kena rajin tukar-tukar mode untuk kalkulator. Sebab mode dia lain, nombor biasa mode dia lain. Nombor bentuk piawai mode dia lain. Okey, so sekarang kita nak buat yang kedua ni, tambah. Okey, masukkan kalkulator yang tu. Okey, sekarang tekan kalkulator awak. E negatif 3 kan? 4.5 darab 4.5 E negatif 3. Negatif 3 sama dengan dapat tak tu? Dapat. Sama 0.0045 dapat? Siapa tak dapat respon? Semua dapat? Dapat 4.500. Dapat 500? Awak dah negatif tak? Sebab kuasa dia ni negatif. Tekan lagi sekali 4.5 E negatif 3. Kalau tak positif memang dia dapat 4,000. Positif nilai dia besar. Sekarang ni nilai dia kecil ni sebab dia darab 10 negatif 3. Dapat kan? So kalau awak tak letak negatif ni memang dia akan jadi nilai besar lah. Sebab kuasa negatif 3 dan kuasa 3 beza. Okey. Jadi awak tulis kat sini 0.0045. Okey, kemudian ni nak buat jalan kira ni. Okey, tambah. So dapat 519. 19. Okey, sekarang ni bukan jawapan. Sebab jawapan dia mesti dalam bentuk piawai. Dia ada dalam 10 tu. 10 kuasa berapa? Okey, katakan awak macam malas nak fikir. So awak boleh tekan je kalkulator. Okey. Tekan 0.00. Masukkan nombor biasa tu dulu. 519. Dah. Okey, dah awak tekan mode sampai jumpa LCI. 2, 3, 4, 5. Jumpa LCI tekan 2. Memang banyak kali kita tukar mode ni, kena rajin tekan mode. Tapi kalau awak cakap, sekejap je. Okey. 2. Okey, tekan 9. Tekan sama dengan untuk masukkan nilai tu, tekan sama dengan dia akan masuk ke dalam situ. So jawapan dia 5.19 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, cuba kalkulator. Kan? So kena tengoklah dekat situ dia haluskan. Dia haluskan. Kita besarkan skrin dia. Tu dia. Awak kena tengok betul-betul dekat dia punya nombor tu Bila awak mengira awak kena tengok betul-betul kat sini ada negatif ke tak ada. Kalau dia ada negatif, awak kena tulis negatif. Sebab nilai dia lain. Bila awak tukar fungsi macam ni, tak payahlah nak fikir-fikir nak gerak titik tu berapa kali. Takut tersalah pula tulis dia punya kuasa kan. Kuasa 4 termiss satu nombor ke. Kalau tekan kalkulator mesti dia keluar jawapan 4. Okey, fungsi kalkulator ni sangat berguna bila soalan tu objektif lah. Okey, awak tekan, awak tukar fungsi, dia terus keluar jawapan. Okey, latihan iPhone sama je kan, lebih kurang je kan latihan dia. Tak apa, kita bincang sikit Ini tak ada masalah sebab dia punya ni sama, kuasa sama, tak ada masalah. Jadi ini tolak, tadi tambah, yang ni tolak. 6.5 tolak 3.4. Kemudian darab 10 kuasa 3. Tak ada masalah, yang ni awak boleh terus kira. Tak payah nak tukar-tukar fungsi ke apa, tak payah. Sebab dia punya kuasa sama, tak ada masalah. Okey, tolakkan tu dapat berapa? 3.1.
Okey, jadi tulis je lah jawapan 3.1 kali 10 kuasa 3. Tak payah nak kira-kira ubah titik, tak ada. Kuasa sama tak ada masalah. Yang penting awak perhatikan dia punya kuasa dia. Okey, kita tukar nombor 2. Nombor 3 nombor 2 buat kan. Okey, yang ni pun tak ada masalah ni. Sebabnya dua-dua negatif 3. Sekarang ni soalan kita tolak. Tadi soalan kita tambah. Tolak je macam biasa, 5.1 kali 10 kuasa negatif 3. Kita tak usik yang kuasa dia tu sama. Okay, jadi kita kira jawapan yang kat depan je, belakang ni tak ada masalah. Darab kuasa negatif 3. Berapa jawapan yang depan tu? 2 kan, jadi soalan dia bentuk perpuluhan kan, maka awak tulis 2.0. Kita sekarang mengira soalan perpuluhan. Jadi awak tulis 2.0 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, 5. Okey, 5 ada masalah sebab kuasa dia tak sama. Bila kuasa dia tak sama, kita kena bagi sama. Kena bagi sama, kemudian baru boleh tolak. Kalau tak nak bagi sama, tukar kepada nombor tunggal. Okey. Kalau tak nak pening-pening nak bagi sama, kuasa ni turun satu nombor naik, satu turun satu naik, awak boleh perhatikan buku teks. Dia ada ajar cara. Nak bagi sama kuasa ni awak kena, dia akan ganggu yang ni. Dia akan ganggu nombor ni. Okay. Sama ada awak pindah titik ke depan atau awak pindah titik ke belakang. Tapi itu kena ada kemahiran lah. Nak memindah-mindah tu kena ada kemahiran. Kalau rasa agak-agak awak tak ada kemahiran, maka awak tukar je lah kepada nombor biasa. 9.1 darab 10 kuasa 3. Okey, tekan mode ni jangan lupa tukar balik pergi nombor normal. Sebab dia punya format, dia punya mode dia lain. Kita tukar balik pergi normal, pergi balik nombor 2. Okey, tekan nombor biasa. 9.1 I kuasa 3. I kuasa 3. Dah dapat tu. Nampak kalkulator cikgu? Okey, tekan sama dengan. Dapat tak? Dapat apa? 9,100. Okey, 9,100. Betul lah tu. Okey. Jadi awak terus dapat sama dengan 9100 tolak. Tukar nombor biasa senang, tak pening. So kita nak buat yang tu pula, yang kedua. Tekan 7.3. Kaedah guna kalkulator ni awak kena hafal. Kalau lupa tak boleh guna Okey, I kuasa 2. 10 kuasa 2 I kuasa 2. Sama dengan. Dapat tak tu? Dapat. Okey, 730. 730 sama dengan. Okey, tolak. 8,370. 8,370. Okey, itu bukan bentuk piawai. Soalan dia dalam bentuk piawai. Jadi awak masukkan nombor biasa dulu. 8,370. Tekan mode ni sampai SCI. Tukarkan kepada, dah terlepas. Tukarkan kepada mode bentuk piawai Okey, ambil nombor yang paling besar lah, nombor 9. Supaya dia punya G2 tu tinggi Okey, tekan sama dengan untuk masukkan nilai yang tu. Okey, itu jawapan dia. 8.37 darab 10 kuasa 3. Okey, itu jawapan dia. 8.37 darab 10 kuasa 3 kat belakang ni. Tengok betul-betul kuasa dia tu berapa. Okey. So cikgu tulis kat sini sama dengan 8.37 kali 10 kuasa 3. Positif kuasa dia positif. Yelah, positif lah kalau awak tengok. Kalau awak tengok yang ni, katakan awak gerakkan titik. Kalau awak lagi cepat nak gerak titik, awak malas nak tukar kereta, tak ada masalah. Awak gerak je titik dia kan kat belakang ni. Gerak 1, 2, 3. So 8.37 semua awak kena tahulah. Nilai kat sini ialah positif. Tak boleh pula tulis negatif 3. Okay, kat situ jangan silap. Sebab nombor ni besar kan. So bila nombor besar, kuasa dia mesti besar. Kuasa 3 bukan negatif 3. Nak tulis kuasa tu jangan tersalah. Okay, kalau confused sangat, guna je lah ni, senang. Okay, nombor 7. Okay, nombor 7 pun sama juga. Dia ada masalah kat sini. Negatif 3, negatif 4. Kita tak boleh tolak selagi kuasa dia tak sama. Okay, jadi nak senang cerita, tak nak pening-pening turun naik nombor dia ni, kita tukar kepada nombor biasa. Nombor tukar kepada nombor bentuk tunggal lah.
Okey, cikgu tukar mode dia sebab cikgu nak guna nombor biasa sekarang ni. Pergi ke mode normal. Ambil 2. Okey, tukar. Kosongkan, awak masuk 3.2. Eksponen tekan dengan cikgu. So ada negatif kat situ, negatif 3. E negatif 3 sama dengan dapat berapa? 0.032. Okey, sama dengan, okey betul, 0.0032. So tulis kat sini 0.0032 tolak. Okey, tukarkan yang kedua. 1.53 E negatif 4. Ni kalau dah cakap ni sekejap je tekan-tekan ni. 0.00153. 0.0000153. 0.3 kali 153. Dekat sini lah masalah awak. Kadang-kadang bila nak tukar tak lepas. Nak gerak titik ni sampai 4 kali tak lepas. Okey. Bila ada masalah kat sini, awak tekan kalkulator saja. Kalau nombor sebesar macam ni, tak tahu nak gerak, tak tahu nak tulis berapa, tak tahu kosong dia ni berapa kali, awak tekan kalkulator. Okey, jangan buat kesalahan benda yang simple-simple Okey, sekarang tolak. 0.03047. 0.03047. Okey, sekarang itu bukan jawapan, maka kita tukar bentuk piawai. Kita boleh masukkan dulu nombor dia, 0.003.047. Okey, selepas awak masukkan nombor ni, awak tukar dulu mode dia. Jangan tekan sama dengan dulu, tukar mode dia dulu. Nombor 2, 9. Okey, sekarang nombor dia dekat atas. Awak tekan sama dengan supaya dia masuk bawah Tekan sama dengan dia masuk bawah. Okey, itu jawapan dia. 3. Kita besarkan skrin. Okey, itu jawapan dia. 3.047 kali 10 kuasa negatif 3. Yang belakang-belakang ni tak payah tulis lah. Sebab dia punya nombor pun bukan nombor berarti yang belakang tu. Okey, dapat sama tak dengan cikgu? Dapat. Okey, jadi tulis sama dengan 3.047 kali 10 kuasa negatif 3. Itu soalan nombor 7. Okey, kita lagi satu bahagian G. Bahagian G ni melibatkan darab dan bahagi. Okey, latihan yang pertama tadi E itu untuk penambahan nombor bentuk piawai. Okey, penambahan bentuk piawai. Soalan yang F ialah sekarang kita buat ni, penolakan bentuk piawai. Kita lagi satu bahagian G G itu darab dan bahagi. Okey, kita tengok sekejap macam mana kita nak kira darab dan bahagi. Okey, ni G. Sekarang ni darab, nampak? Tak ada tolak, tak ada tambah. Okey, tak ada tolak, tak ada tambah. Sekarang ni darab. So, tengok contoh. Bila darab, kuasa dia kena tambah. Ini formula daripada bab 1 ni. Okey, indeks. Bila darab indeks dia kita akan tambah. Kalau tolak, kalau bahagi indeks dia kita akan tolak. Okey. Okey, kita sebut yang ni. So sama dengan, tengok contoh, 4.9 darab 9.4. Okey, belakang tulis 10 kuasa 3 tambah 5. Terus tambahkan indeks dia. Okey, tekan kalkulator yang depan ni berapa? Ni darab ni berapa? 46.06. 46.06 kali 10 kuasa tu tambah indeks tu dapat berapa? 8. Okey, kalau awak tengok kan ini belum jawapan. Bentuk paling mudah untuk bentuk piawai. Okey, untuk bentuk piawai, bentuk yang paling mudah selepas nombor pertama mesti ada titik. Okey, sekarang kita nak tukar. Okey. Kosongkan. Sudah kena pergi mode biasa ni. Kalau awak malas-malas nak tukar-tukar mode ni, awak kena kira lah. Pindah titik. 46.06 E8 sama dengan, okey, nombor ni tukarkan kepada piawai. Pergi dekat SCI 2.
Okey, sekarang dia dah tukarkan untuk awak. So bila awak tukarkan, bila awak tukar, okay, awak tukar bentuk yang termudah, dia akan jadi 4.606 darab 10 kuasa 9. So tulis jawapan 4.606 darab 10 kuasa 9. Bila awak pindah titik dia ke kiri, okay, kan nombor makin besar, okay. Ni nombor besar, ni nombor besar. Okay, so yang ni akan naik satu lah. Dia akan tambah satu. Kat sini cikgu cakap nanti awak pening. Kalau awak tak pandai turun naik kuasa ni dengan nombor ni, awak akan pening. Awak tengok bila dia bergerak titik ni jadi 4 point, kuasa dia bertambah 1, 9. 46 kuasa 10 kuasa 46 darab 10 kuasa 8 tu bersamaan dengan 4.6 darab 10 kuasa 9. Kalau awak tekan, dia akan dapat nombor yang sama. 46.06 kuasa I8. Cuba kira ini dapat berapa? Nombor biasa. Kita kira nombor biasa sekarang. Tukarkan nombor 2, masukkan yang tu 46.06 I8 sama dengan 4606. oh, banyak nombor dia. Banyakkan nombor dia. Awak dapat yang ni 46 berapa kosong? 4606 1 2 3 4 6 06 1 2 3 4 5 6, betul tak? Okey, awak tekan yang ni 4.606 I9. Tekan yang ni, yang kedua ni 460000. okey, kita cuba 4.606 I9 sama dengan, okey, awak dapat berapa? 4606 kosong dia 6 kali, betul tak? Okey, cikgu tulis jawapan ni kat sini. 4606 Okey, cikgu tanya satu soalan. Awak dapat jawapan yang sama tak? Sama. Okey, dapat jawapan sama, betul tak? So, awak tengok so betul lah bila awak kira. Okey, dia pening dia dekat sini lah sebenarnya. Okey, cikgu tahu awak nanti keliru. Okey, kat sini awak tengok 46.06 darab 10 kuasa 8 ni sama nilai dia dengan 4.606 darab 10 kuasa 9. Nilai dia sama di mana? Bila awak turunkan yang ni, nilai dia jadi kecil, maka yang ini pula dia jadi 4 point. Okey. So yang 8 ni pula awak kena tambah 1, yang ni naik. Nilai ni naik sebenarnya. Awak tengok cikgu tulis anak panah ni. Bila nilai ni kecil, yang dia punya kuasa ni akan naik 1. Baru nilai dia awak akan dapat sama. Sebab nilai ni sama, kita dah kira. Kita dah buat pembuktian bahawa 46.06 I8 bersamaan dengan 4.606 I9. So itu cikgu cakap tadi, kalau mula-mula tadi awak nak kira, kalau awak ikut buku teks, dia akan buat macam ni. Satu akan turun nombor dia, satu akan naik nombor dia, supaya yang kuasa dia ni awak dapat nilai sama. Okay. So bila dia sama, boleh tambah atau tolak. Dalam kes ni kita guna kalkulator. Okay. Jadi kalau awak suka sangat pening, awak tekan kalkulator lah, sebab dia akan terus tukarkan untuk awak. So dia akan, ini nombor terringkas ni lah, ni jawapan. Jawapan yang atas ni bukan jawapan, yang bawah ni jawapan, sebab awak kena ringkaskan lagi. Okay, jawapan ni nilai dia sama. Okay, nilai dia sama. Tapi beza dia ialah awak tidak permudahkan. Kalau jawapan awak tinggal yang warna biru ni, bermakna awak tidak permudahkan sampai jawapan yang terakhir. Okay. Okay, kita cuba lagi sekali. Nombor 3 sekarang.
Latihan G Okey, jadi awak buat kurungan sama dengan kurungan 4.1 darab 2. Itu kita letak depan sebab dia nombor bulat kan. Dia nombor perpuluhan. Dia nombor single-single ni, jadi kita letak depan. Okey, darab 10 kuasa. Okey, ni darab indeks, betul tak? Darab kuasa dia. Okey, darab kuasa dia ni kalau kita tengok bentuk indeks ni. So awak terus tolakkan sama 10 dengan 10. Kalau awak baca bentuk yang latihan bab 1, asal dia sama sebab asal dia ialah 10. Jadi kita boleh terus tambahkan indeks. So dia akan jadi negatif 4 tambah negatif 2 sebab dia darab kan. Bila darab tambahkan indeks. Okey, sama dengan tekan kereta yang depan tu dapat berapa? 8.2. Okey, dapat 8.2. 8.2 darab 10. Okey, tekan yang tu pula, kuasa tu dapat berapa? Awak akan tukar jadi jangan lupa tambah tolak ni jadi apa? Tukar jadi tolak. Jadi dekat sini awak dapat negatif 6. Okey, adakah itu jawapan terakhir atau bukan? Ya. Ya. Sebab dia kan satu nombor dah ada titik kan. Satu nombor dah ada titik kan. Jadi dia bentuk piawai lah tu. Jadi ini je lah jawapan. Okey, nombor 3 tak banyak masalah. Boleh? So nanti awak akan cuba untuk nombor yang keempat Okey, nombor 5. Okey, bentuk dia macam ni sebenarnya. 1.023 darab 10 kuasa 8. Dalam bab 1 awak biasa jumpa macam ni. 3.3 darab 10 kuasa 5. So, indeks ni tolak sebenarnya. Sebab 10 kuasa 8 bahagi 10 kuasa 5. Okey, jadi kita akan tulis sama dengan yang bawah ni kita bahagi. Okey, tulis jawapan awak sekarang, tulis. Siapa yang belum buat tulis. Bahagi 3.3 darab 10 kuasa 8 tolak 5. Jangan lupa kalau dia punya asas dia tu bahagi, maka indeks dia ni kita kena tolak. So bahagi tak sama soalan tadi semua darab. Ni tengah dia bahagi. So tukar bentuk pecahan. Okey, bila bahagi yang depan tu dapat berapa nilai dia? 0.31. 0.31 darab 10 kuasa 3. Adakah itu jawapan dia? Ya. Ini jawapan akhir? 0.31? Ya. Okey, dia tak boleh bentuk 0 perpuluhan. Okey, sekarang ni awak onkan kalkulator awak, tukarkan nombor dia. Okey, tekan 0.31E3. Okey, dah tekan tu awak tukar. Kita masukkan nilai dia. Ada nilai dia? 310. Okey, cuba tukar. Pergi ke SCI. Tukar nombor 9, kita tengok dia tukar dalam bentuk berapa. Okey, jadi jawapan akhir ialah 3.1 darab 10 kuasa 2. Setiap satu contoh tu lain. Okey, yang E tadi tambah, yang F tu tolak. Jadi cuba bincang setiap satu contoh. Ini sama je. Ini dia punya indeks 10 negatif 7 tolak negatif 4. So jangan lupa tukar tanda. Dia akan jadi negatif 7 tambah 4 untuk kuasa dia. Okey, jadi yang depan tu wakil dia macam biasa. Untuk bab yang kedua, okey, kita dah sampai subtopik yang last dan latihan yang terakhir. Okey, bermakna minggu depan kita akan tukar bab yang ketiga. Okey.